Hello guys, bersama saya lagi dalam Oreno Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Guys, sebelum kita teruskan untuk info yang menarik daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan dengan pembentukan kabinet adalah sesuatu yang pasti memberikan keterujaan tentang kenyataan ini. Jadi sahabat semua, jangan lupa sebelum kita teruskan untuk terus support Oreno Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita yang menggempakan hari ini. Ini dia sahabat semua, Perdana Menteri kita yang amat berhormat yang di Pertuan Agong, dan komennya berkaitan dengan pembentukan kabinet dan pas gagal lagi mampu gigit jari. Itu dia apa yang kita ingin kongsikan hari ini sahabat-sahabat semua. Pastinya memberikan keterujaan dan seluruh rakyat Malaysia tertanya-tanya tentang bagaimanakah kabinet yang akan dibentuk oleh Datuk Seri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri kita yang ke-10 saat hari ini. Jadi kita akan mendengar komen dan kenyataan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sendiri. Ini dia berita yang saya petik daripada Malaysia Kini. Katanya, lantikan kabinet bukan ganjaran atas sokongan. Wow, ini adalah satu ayat ataupun kenyataan yang memang gempak, panas di sana. Sebab kalau kita lihat daripada kerajaan-kerajaan sebelum ini, mereka memberikan ganjaran, mereka memberikan jawatan untuk mereka mengekalkan kerajaan mereka. Tapi berbeza pula dengan kerajaan yang hari ini diketuai oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi saya ingin membaca kenyataan Datuk Seri ini, apakah kenyataannya supaya kita memahami apakah yang dinyatakan itu. Katanya Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata sebarang perlantikan dalam kabinetnya yang akan datang tidak akan dibuat sebagai ganjaran terhadap pertukaran sokongan dalam membentuk kerajaan. Anwar berkata, ini selaras dengan hasrat untuk mengurangkan saiz kabinet, tidak seperti pentadbiran terdahulu. Mungkin kamu masih ingat dua buah kerajaan yang menebuk atap sebelum ini. Yang pertama Kerajaan Perikatan Nasional, ada 70 menteri. Wow, tidak termasuk penolong-penolongnya, timbalan-timbalannya. Dia punya apa lagi? Bersama juga dengan Kerajaan Keluarga Kroni. Ini juga hampir sama, yang membuatkan kedua-dua kerajaan ini dan Perdana Menteri ini mengalami kegagalan yang teruk kerana dengan saiz besar, dengan kos yang tinggi, seluruh rakyat juga menganggap ini adalah satu tindakan yang tidak masuk akal. Tapi berbeza pula dengan Datuk Seri Anwar, katanya ini selaras dengan hasrat untuk mengurangkan saiz kabinet tidak seperti pentadbiran yang sebelumnya. Katanya, saya mau mengecilkan saiz kabinetnya, saya tidak mau meneruskan cara boros mengaji atau melantik menteri sebagai ganjaran, kata Anwar semasa sidang media di jawatan Perdana Menteri di Putrajaya hari ini. Sebelum ini, Anda mempunyai 70 menteri dan timbalan-timbalan dengan duta khas, penasihat-penasihat lagi. Boleh tidak termasuk di dalam komen ini sahabat semua. Jadi tambah Datuk Seri juga katanya, saya mau mereka menyokong saya berdasarkan dasar saya dan komitmen terhadap tadbir urus yang baik dan komitmen saya terhadap anti rasuah dan memulihkan ekonomi, katanya. Pentadbiran pemimpin BN sebelum ini tidak dibawa teraju ahli Parlimen Berar Ismail Yaakob sebagai Perdana Menteri menyaksikan pelantikan 31 menteri, termasuk 4 menteri kanan dan 38 timbalan menteri. Wow, ramainya. Ini tidak termasuk duta khas bertaraf menteri yang dilantik daripada kalangan Presiden Parti. Selanjutnya, Anwar berkata, perbincangan sedang berjalan dengan rakan Pakatan Harapan dalam kerajaan, termasuk BNGPS, GRS, serta pertemuan dengan Presiden Warisan Safi Abdal yang dirancang petang hari ini. Jadi sahabat-sahabat semua, mungkin kamu sudah menampak gambar yang sedang tular di media sosial dalam
Ya, hari ini khususnya ya, apabila kita melihat ya pemimpin-pemimpin dari ataupun MP-MP daripada GRS sendiri yang sebelum ini ada yang menyerang Datuk Seri Anwar, tapi hari ini mereka membuat muka tersenyum hanya kerana untuk mau bersama dalam kerajaan, sahabat-sahabat semua. Ya, begitu juga dengan perjumpaan Datuk Seri dengan Presiden Walisan juga ya, sebentar tadi kita melihat ya, bagaimana mereka bertemu untuk membincangkan kerjasama yang erat, sokongan yang erat ya. Jadi hari ini sahabat-sahabat semua, ini adalah hari yang bersejarah sekali lagi. Datuk Seri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim ya, bersama-sama untuk membincangkan fokus utama, yaitu rakyat yang diutamakan dan bukannya melantik menteri-menteri yang pada dasarnya mungkin ya hanya ya tidak mempunyai kerja, tapi mereka mendapat ganjaran yang lumayan setiap bulan seperti itu, sahabat-sahabat semua. Jadi apakah pendapat Anda? Adakah Anda bersetuju dengan Datuk Seri Anwar bahwa kabinet harus dikecilkan dan tidak seperti kabinet yang ada pada dua buah kerajaan sebelum ini yang dikuasai oleh Muhyiddin Yassin dan seterusnya, yaitu Ismail Sabri, sahabat-sahabat semua. Itu dia ya, terbaik daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mungkin kita boleh berikan tumpukan dulu. Terbaik itu dia, sahabat-sahabat semua. Dan satu perkara lagi yang saya ingin kongsikan petang hari ini adalah bagaimana poin yang seterusnya ada PAS gagal hanya mampu gigit jari. Hanya mampu gigit jari mereka, guys. Inilah yang berlaku dan saya ingin membacakan petikan ini untuk kita semua. Ini dia yang mana dikatakan beberapa hari sebelum kerajaan Pahang ya, kerajaan Pahang dibentuk ya, Tuan Ibrahim dilantik untuk menguasai siri perbincangan ya bersama dengan Barisan Nasional dan Negeri Pahang untuk mereka membentuk kerajaan. Dan apa yang saya dengar ya, mereka pula sanggup kononnya memberikan jawatan itu kepada Barisan Nasional walaupun ya mereka mempunyai kursi yang terbanyak. Wow, itu dia. Jadi mari saya ingin baca kenyataan ini ya, dari kenyataan ini untuk kita dengar bersama. Ya, ini dia Pahang ya. Macam yang saya katakan, ini PAS sanggup berserah jawatan MB Pahang pada Barisan Nasional. Pahang ya, Perikatan Nasional Pahang sedia bertolak ansur dengan menyerahkan jawatan Menteri Besar kepada BN dalam usaha merealisasikan pembentukan kerajaan melalui kerjasama antara BN, Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional. Itu dia. BN bagaimanapun perlu memenuhi beberapa syarat dan tuntutan seiring dengan kekuatan BN yang menang 17 kursi berbanding BN yang hanya 16 kursi pada pilihan raya umum yang ke-15. Menurutnya antara 3 tuntutan 5 anggota Dewan Undangan Negeri yang dilantik diberikan kepada PN menerima jumlah kursi exco yang sama dan jawatan Speaker Dun ya. Itu dia. Katanya, saya yakin Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail yang mewakili BN Pahang mungkin akan mempertimbangkan syarat yang ingin dibuktikan di Pahang ini. Itu antara kata-kata beliau, sahabat semua. Namun kenapa saya katakan hari ini ya, PAS hanya tinggal menggigit jari ya. Karena apa? Karena inilah dia maklumat yang terkini, berita yang baru saja masuk yang saya ingin bacakan untuk kita hari ini. Akhirnya yang menjadi pilihan pembentukan kerajaan di negeri Pahang adalah mari kita baca kenyataan ini. Wan Rosdi akan terajui kerajaan BN ya, kerajaan BN bersama dengan siapa? Ini dia, bersama dengan Pakatan Harapan di negeri Pahang. Jadi akhirnya ya PAS tinggal menggigit jari di sana. Oke, so pihak Istana Pahang memberi perkenan pembentukan kerajaan Pahang yang terdiri daripada BN dan Pakatan Harapan (PH). Istana juga memberi perkenan Wan Rosdi Wan Ismail sebagai Menteri Besar Negeri itu. Ketua Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang selanjutnya memperkenankan pembentukan kerajaan Negeri Pahang Darul Makmur daripada Parti Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan berdasarkan kuasa yang diperuntukkan kepada raja-raja pemerintah sebagaimana yang dinyatakan dalam bahagian 2 perkara 3 dalam kurungan 1 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Pahang. Ketua Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang telah
berkenan untuk melantik Wan Rusdi Wan Ismail sebagai yang berhormat Menteri Besar Pahang. Katanya kenyataan yang dikeluarkan pengelola Bijaya di Raja Sultan Pahang Ahmad Karizal Abdul Rahman hari ini, sahabat-sahabat semua. Jadi inilah berita yang menggembirakan untuk kita semua. Sekali lagi tepuk tangan. Dan berita pastinya ya membuatkan pas, menggigit jari, karena mereka yakin boleh menubuhkan kerajaan bersama BN, tapi akhirnya yang dipilih adalah Kerajaan Pakatan Harapan bersama dengan Barisan Nasional untuk membentuk kerajaan di negeri Perak, di negeri Pahang, sahabat-sahabat semua. Jadi inilah adalah antara berita yang hangat ya pada petang hari ini. Yang pertama tadi, Datuk Seri Anwar akan mengumumkan secepat yang boleh pembentukan kabinetnya, ya, yang mana dikatakan tidaklah akan berjumlah kabinet yang sebesar Kerajaan Perikatan Nasional bersama dengan keluarga Malaysia Perikatan Nasional Ismail Sabri, sahabat-sahabat semua. Ini antara yang dimaukan rakyat, karena yang menjadi keutamaan hari ini bukanlah para menteri, tetapi rakyatlah yang harus diutamakan. Apakah pendapat Anda? Ya, mungkin Anda boleh berikan pendapat, komen di dalam ruangan komen. Jadi sahabat-sahabat semua, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kerana bersama dengan Alright Nampak Channel, dan kita berjumpa lagi untuk info-info yang berikutnya. Jadi sekian, terima kasih. Seperti biasa, izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada tanya selera. Sekian saya daripada Alright Nopo, sehingga kita berjumpa lagi untuk info yang seterusnya. Sekian saja daripada saya, sehingga kita berjumpa lagi. Bye bye.